InsyaAllah dah dikejut. Tak kahwin lagi. Kejaya macam-macam soalan ni. Saya rasa awak ni krisis pertengahan umur ni. Malam terjaga, terfikirkannya sedang apa di mana dia. Siang terkenal. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Isnin 21 Disember bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Dan seperti biasa kami harapkan anda semua sihat-sihat saja dan telah pun menghabiskan hujung minggu anda secara produktif. Walaupun tak produktif, anda tak buat apa-apa pun tak apa, asalkan anda duduk di rumah bersama dengan keluarga dan dalam keadaan yang selamat. Dan saya kira Sugi mungkin ramai juga dalam kalangan mereka rakyat Malaysia ini pada hujung minggu yang lalu melakukan pelbagai aktiviti yang senggang jugalah kan. Ada yang dah kembali ke kampung berjumpa dengan sanak saudara, dan kalau kita lihat di laman sawang Instagram juga ramai yang dah pun mula pergi bercuti. Tapi walaupun pergi bercuti, pastikan anda terus menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Dalam masa yang sama, dalam kita orang kata bergembira dalam keadaan berhati-hati ini, ada juga rakan-rakan dan juga ahli keluarga kita mungkin di sekitar pantai timur Malaysia yang ketika ini menghadapi musim tengkujuh ataupun bahlah kan. Kalau kita lihat Sugi, laporan yang dikongsikan oleh Berita Harian pada pagi ini. Pada pagi ini kalau kita lihat angka mangsa banjir di Kelantan semakin meningkat. Kalau kita lihatkan statistiknya adalah seramai 1,377 mangsa banjir telah pun dipindahkan ke pusat-pusat yang disediakan sebanyak 24 pusat pemindahan. Jadi apa pun yang anda sedang melalui sekarang ini, kami berharap anda berhati-hati, terutamanya warga tua dan juga anak-anak kecil di rumah. Harus diberi perhatian yang lebih lah saya kira. Betul. Di Kelantan dan juga di Terengganu sebenarnya juga terdapat pertambahan pusat pemindahan sementara di negeri-negeri terbabit dah kan. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mana pada musim banjir ini, topik ini telah pun kita bawa pada minggu lalu tentang persediaan dan juga keselamatan ketika banjir. Apa yang menarik perhatian kami juga, semalam seorang warga emas lelaki terpaksa ditolak menggunakan pelampung oleh anak-anaknya mengharungi banjir sejauh lebih 3 kilometer sebelum dibawa ke hospital. Dan sebenarnya dalam perjalanan tersebut mereka individu juga turut dibantu oleh agensi-agensi keselamatan yang kemudiannya membawa individu tersebut menaiki truk bomba menyusuri jalan yang dilimpahi air sebelum dibawa ke hospital menggunakan ambulans Angkatan Pertahanan Awam PM. Itu dia video yang kami paparkan buat anda sebenarnya. Banyak yang terpaksa diharungi di musim banjir ini. Bukan itu sahaja Fiza sebenarnya. Kalau kita lihatkan di Kampung Bantal, Ulu Tembeling juga didapati sebuah bot KKM, bot kesihatan terbalik dan dibantu oleh penduduk di sekitar kawasan itu, dan juga 3 petugas kesihatan di dalam bot itu juga diberikan bantuan oleh penduduk di sekitar itu. Jadi setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan diberikan kepada penduduk di Kampung Bantal, Ulu Tembeling. Itulah kita nak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat tentang situasi tersebut juga turut ditweet oleh Tan Sri Nur Hisham. Okey, baiklah, banyak nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini sepanjang 1 jam ini. Tapi sebelum itu Sugi, apa kata kami nak bawa anda semua penonton-penonton untuk sama-sama kita saksikan segmen tajaan dari Jom Masuk TV bersama dengan pengasas Jimmy Scarf iaitu Encik Muhammad Azim Makno. Silakan. Okey, terima kasih Fiza. Okey, first of all, Assalamualaikum kepada penonton Wanita Hari Ini. So, hari ini saya nak bagi tahu sikitlah, saya sebenarnya pengasas Jimmy Scarf, iaitu menjual tudung labuh dan pelbagai jenis, iaitu terdapat instant dan juga basic.
And then lihat di sebelah kiri saya bawakan antara koleksi yang best selling dekat Jimmy Scarf, iaitu Emilia Printed dan Florence. Emilia Printed ni merupakan tudung instant shawl yang dijahit sekali dengan inner. Inner yang maksudnya bila orang pakai tu just tak perlu nak cari inner dan mempunyai awning yang dah dijahit sekali. So apa yang specialnya dekat Jimmy Scarf ni, kami menggunakan corak custom printed, which is korang tak akan jumpa dekat luar yang sama dengan Jimmy Scarf. So kita custom semua design yang printed dekat Jimmy Scarf. Dan di sebelah saya pula yang ini merupakan tudung sarung yang mempunyai dua layer yang menjadi kegelisahan ramai terutamanya golongan cikgu ataupun golongan kakak-kakak yang menyukai tudung labuh. So di sebelah kanan saya pula merupakan tudung bawal instant yang sangat mendapat tempat di hati peminat kerana dia sangat mudah untuk pakai dan mempunyai awning yang telah dijahit sekali. And then dia memang mudah sangat untuk dipakai. Okey, seperti sekarang kita lihat model sedang menggayakan first look untuk koleksi Mariam Printed. So kita lihat hanya menggunakan beberapa pin sahaja untuk memakai bawal instant Mariam Printed ni. So basically macam bawal susah untuk kita dapatkan awning yang senang dibentuk. So dengan adanya koleksi ini memang mudah untuk mak-mak untuk mendapatkan awning yang senang dibentuk dan senang untuk dipakai. Okey, tudung Jimmy Scarf memang senang untuk dipakai. So boleh dipakai untuk harian dan untuk ke majlis-majlis dan sebagainya. And then boleh dapatkan koleksi Jimmy Scarf di www.jimmyscarf.com ataupun di koleksi ataupun di reseller seluruh Malaysia dan butik Jimmy Scarf sendiri. Baiklah, itu dia tadi tentang segmen tajaan Jom Masuk TV. Sugi, hari ini topik yang nak kami bawakan pada hari Isnin anda ini bukan topik yang biasa-biasa orang kata kan. Ini topik yang sebenarnya dah kebiasaannya menjadi kegusaran juga dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali golongan wanita. Krisis pertengahan umur ataupun kalau orang putih cakap midlife crisis. Rata-rata semua orang melaluinya. Mungkin disebabkan peralihan umur, peralihan keadaan di sekeliling ataupun disebabkan orang kata peer pressure, tekanan daripada rakan-rakan di sekeliling. Mendebarkan ya. Dia keadaan psiko-emosi lah, dia lain macam sedikit. Betul-betul. Saya kira bukan saja perubahan dari sudut emosi itu, perubahan-perubahan dari sudut fizikal juga mungkin akan dilalui khususnya bagi golongan wanita. Banyak nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton. Kalau anda ada sebarang komen, pertanyaan ataupun ulasan anda tersendiri ingin terus kongsikan bersama dengan kami, silakan kongsikan di WHI Facebook dan juga Instagram kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Krisis pertengahan umur merujuk kepada keadaan psiko-emosi seseorang yang berada pada titik perubahan dalam hidupnya. Di peringkat ini, seseorang akan menilai semula keutamaan dan matlamat hidup. Kemunculan krisis dalam kehidupan seseorang lazimnya daripada segi kesihatan, emosi, fizikal, peranan, kecantikan dan penampilan. Menurut statistik, jangka hayat wanita Malaysia ialah 77 tahun. Ini bermakna fasa pertengahan umur bermula sekitar usia 38 tahun, manakala lelaki sekitar umur 40 tahun. Krisis pertengahan umur ini boleh terjadi pada sesiapa sahaja. Bagi golongan ibu, mereka akan mengalami masalah seperti pertambahan berat badan, kemunculan garis halus pada kulit, cepat penat dan kerap terlupa. Selain itu, bagi golongan yang bujang, mereka akan cenderung mengalami simptom seperti mudah terasa, suka bersendirian dan terlalu banyak berfikir. Krisis pertengahan umur dalam kalangan lelaki juga boleh dilihat pada perubahan fizikal dan mental. Tempoh krisis pertengahan usia ini berbeza mengikut individu. Ia bergantung sama ada seseorang itu bersedia menerima keadaan hidup yang baharu atau masih ragu untuk melangkah ke fasa seterusnya.
Sugi, itu dia tadi laporan yang sempat disiapkan oleh rakan wartawan kita Syifa. Kalau kita tengok daripada laporan yang telah pun disediakan itu tadi, mungkin ada sedikit perbezaan antara golongan lelaki dan juga golongan wanita ini yang menghadapi krisis pertengahan umur. Kalau wanita, puratanya rakyat di Malaysia ini insya-Allah boleh hidup sehingga 77 tahun. Jadi diambil puratanya pada usia 38 tahun. Kakak tu dik yang boleh mula mengalami krisis pertengahan umur. Tetapi dalam zaman yang serba moden ini, mungkin juga mereka juga boleh mengalami krisis pertengahan umur ini seawal umur 20-an. Betul, itu yang tadi saya dan Fiza bincangkan. Awal-awal umur 20-an, 25 tahun dah mengalami krisis pertengahan umur ni. Adakah ia disebabkan oleh apa perubahan yang berlaku dalam diri mereka ataupun perubahan di sekeliling mereka? Itu yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton, kerana lelaki dan juga wanita ada banyak perbezaannya. Okey, hari ini di studio yang akan menemani kami untuk sama-sama kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan, ini dia aku Mustafa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, okey. Ada krisis pertengahan umur? Boleh didebat ni. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita. Sihat ya Encik Fazli? Ya, alhamdulillah sihat. Harap-harap Encik Fazli tak adalah krisis pertengahan umur sekarang ni. Pertengahan hari ada. Ke belum sampai krisis pertengahan umur lagi? Lambat lagi, 20 tahun lagi. Okey. Alright. Okey, kita dah kongsikan dan dengarkan laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan kita tadi. Kalau kita cakap tentang krisis pertengahan umur ni, kalau kita mulakan dengan Cik Fazli dulu kan. Kalau kita cakap tentang krisis pertengahan umur ni, ada perbezaannya antara lelaki dan juga wanita. Adakah ini sememangnya fasa yang akan dilalui oleh semua golongan ataupun sebenarnya itu adalah sekadar penulisan dan juga pembacaan untuk penonton-penonton sahaja, Cik Fazli? Ya, terima kasih, soalan itu menarik. Yang menonton hari ini mungkin ada sedang berkrisis atau tidak berkrisis. Yang 20 tahun dah start krisis pertengahan umur tu namanya pertengahan bulan kot kan. So, itu kita tengoklah, itu boleh tengok lagi. Menariknya dia bukan sekadar sebut-sebutan ataupun sekadar alasan, sebab secara perkembangan manusia pun memang ada perubahan secara real. Pertama, umur yang meningkat menyebabkan beberapa fungsi tubuh, sistem tubuh, organ tubuh juga akan merosot. Jadi akan mempengaruhi kitaran hormon kita pun berubah. Jadi antara dia ada 4 ataupun 5 yang menyebabkan yang boleh menyumbangkan kepada krisis pertengahan umur. Yang pertama adalah fizikal kita mula mengurang hormon, kitaran hormon kita. Ada 2 hormon yang penting, estrogen dan progesteron. Ini akan mempengaruhi keadaan wanita lah, dari segi memori akan merosot dan juga interest terhadap benda yang dia enjoy before juga akan merosot. Dulu suka PUBG, sekarang dah tak suka PUBG. Itu Cik Fazli. Energy level merosot. Anxiety boleh meningkat because of ketidakseimbangan hormon penting untuk menguruskan female itu kan. Yang kedua adalah ia akan mempengaruhi emosional. Selain pada fizikal ataupun fisiologikal, dia pergi kepada psychological. Sebab ada kaitan antara fisiologikal dengan psychological. Yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah societal ataupun interaksi sosial kita mungkin berubah. Sebab kawan-kawan pun dah busy kan. Dah ada anak, ada dah bercucu. Bercucu kan. Semua ada life masing-masing. Jadi kita dah lupa nak develop social network yang baru yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi kita akan berubah dari segi situ. Dan seterusnya satu lagi spiritual lah, kita makin ingat kubur. Betul. Jadi kita akan fikir lebih kan, overthinking lah. Kan kita tak tahu macam mana nak mengendalikan benda tersebut. Ini mungkin akan mencipta that krisis pertengahan umur. Okey, maksudnya itu antara tanda-tandanya ya Encik Fazli. Okey, baik. Kalau tadi dah sentuh ada kawan yang dah kahwin, ada yang dah ada cucu, itu pun boleh menyumbang kepada seseorang mengalami krisis pertengahan umur ni. Bagi aku sendiri, seawal umur berapa aku rasakan yang aku mengalami krisis pertengahan umur? I wouldn't say it's a crisis. Dia lebih kurang ikut kita punya attitude. Kalau attitude kita baik, kita akan adjust. It's bila kita tak boleh terima hakikat tu yang jadi krisis sebenarnya. Tapi there's all kinds of factors yang affect kita, so that kita akan start to berfikir, maybe we need to do something different. Salah satu is, bila kawan-kawan dah kahwin, dah ada anak, dah divorce, dah meninggal. So especially when sama umur baru dia meninggal, it's like,
kawan kita dah meninggal. But not only that, like you said, physiological. Like now my age dah 50. Oh, ya ke? Yeah, I know. Oh, tak nampak. Betul. But I can feel the changes in my body. Macam benda yang dulu I boleh angkat dengan senang, suddenly, berat. Okay. So, that kind of thing affects us emotionally. Tapi, because I try to prepare myself, whatever yang berlaku, I try to take a positive attitude, which is I can guna benda ni untuk improve myself. Okay. So, I terima hakikat, but I try to find a way to make it better for myself. Okey. Sugi, saya suka mengambil apa yang aku katakan ini. Dia sebenarnya membuat persediaan yang mana kita harus tahu bahawa bakal berlaku perubahan dalam diri kita. Dari segi psikologi, dari segi fizikalnya, emosinya. Itu daripada sudut pandang seorang lelaki. Dan orang putih kata, man's life begins at 40. Sekarang baru 50, baru 10 tahun. Dah jumpa. Okey, ada banyak lagi sebenarnya nak terus kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu Apa kata orang di luar sana. Silakan. Krisis pertengahan umur ni terjadi bila seorang individu tu dia tak dapat capai apa yang dia nak. Let's say kalau dia nak berumah tangga, waktu tu dia belum lagi berumah tangga. Kalau dia nak ada anak, dia belum lagi ada anak. Kehilangan kawan-kawan seperti yang dulu masa kita muda-muda kita punya ramai kawan-kawan, tapi bila pertengahan umur kita ni kan, kita dah mula kehilangan kawan-kawan kita yang dah berkahwin, yang tak nak bagi komitmen, yang dah tak nak lepak dengan kita. Kita perlu membuat beberapa pilihan penting dalam hidup kita, terutama yang berkaitan dengan keluarga, kewangan dan juga kepuasan pekerjaan. I dengar selalunya yang akan mengalami krisis pertengahan umur ni wanita. Tapi recently lelaki pun ada juga. Sebab lelaki ni mostly diorang tak suka bercerita. Sebenarnya semua orang menghadapi krisis ini, boleh menghadapi krisis ini. Sebab apa? Sebab benda ni lebih pada general. Cuma mungkin dari segi perancangan itu sangat penting lah dalam pertengahan umur kita ni. Apa yang kita mahukan, apa yang kita target. Kadang-kadang ada orang target A tapi tak jadi seperti A, mungkin jadi B, tapi dia kena ada plan C. Cuma yang risau bila kita plan A tak jadi A, dia stuck kat situ. Dia dah tak boleh nak pergi ke plan yang seterusnya. Aku banyak perubahan terutama pada golongan ibu, di mana ia perubahan dari segi pertambahan berat badan, kulit wajah sudah timbul garis-garis penuaan, dan pada masa yang sama golongan ini juga kerap menjadi pelupa. Wanita dan lelaki sama-sama berisiko. Tak kisah sama ada mereka tu bujang, berkahwin maupun suri rumah tangga, kerana sebagai manusia biasa, kita masing-masing ada kehendak dan keperluan tersendiri. Menarik jawapan yang diberikan oleh semua orang. Kalau saya boleh sentuh satu yang dikatakan tadi adalah kita semua melaluinya dan apa yang kita mahukan berubah mengikut umur kita. Betul. Seperti yang dikatakan tadi oleh aku, prioriti kita berbeza semakin kita meningkat umur. Tapi itu pendapat daripada dua jejaka yang masih lagi belum mengalami krisis pertengahan umur di studio bersama dengan kita. Kita ada seorang lagi tetamu, tetapi di Thailand ketika ini kita bersama dengan Sharifah Syahura yang berada di Melaka. Apa khabar? Baik, Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Sepatutnya saya berada di studio hari ini, tapi disebabkan saya perlu ada appointment untuk Reiki shooting, saya paksa online lah. Okey. Soalan pertama. Berbunyi. Sudah ataupun tidak melalui fasa krisis pertengahan umur ini? Sudah. Sahaja je tanya. Cuba ceritakan sikit. Lagi kita berkawan dengan orang muda, bila berada di kalangan orang muda, lagi terasa krisis tu. Mungkin. Boleh kongsikan? Ya? Boleh kongsikan tak bagaimana merasai bahawa ketika itu Syahura melalui krisis pertengahan umur? Apa simptom-simptom dan juga tandanya? Okey, tanda-tanda of course bila saya selalu berada di depan kamera, apa yang saya alami adalah sistem tubuh badan saya, wajah saya, rambut saya, macam-macam lah, macam enjin kereta, makin lama dia makin rosak kan. Jadi banyak benda, maknanya kos lebih tinggi untuk jaga. Wow. Okey. Ya, sensitif. Sensitif tu adalah makin lama makin bertambah. Kalau suami buat muka sikit pun rasa macam dia dah tak sayang. Banyak benda.
Okey. Tapi kan Sharifah, Syara, dari segi dalaman itu perubahan yang boleh kita rasai. Kadang-kadang macam kalau Syara sendiri, Syara terima itu keadaan Syara lah macam tenaga tu semakin merosot. Tapi kalau kita lihat secara amnya, wanita ni susah nak terima. Kalau lelaki, kalau dia penat pun okeylah dia terima juga. Wanita tak boleh. Kalau mak-mak kita, perlu juga dia lakukan. Kalau dah tak boleh angkat pasu tu, nak juga dia angkat pasu tu. Kalau Mak Sugi mak saya tu. Kalau Syara boleh kongsikan, bagaimana sebagai seorang wanita kita boleh hadapi dan terima yang kita ni semakin meningkat umur dan kita harus terima keadaan kita? Okey, kalau itu saya rasa saya pun mengalaminya, tapi bukan kita seorang. Semua wanita akan merasai kelebihan itu. Okey. Itulah kelebihan ada pada kita. Sebab itu seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tapi lelaki belum tentu. Dia kena cari pula orang lain untuk jaga anak dia. Okey. Ada lelaki dekat situ kan? Ada. Kepada mereka ya. Gelak je aku. You must agree with me. Oh, you dah okey, cakap English ngaku padahal I tak berani argue. Pelat tahu bahasa Inggeris, sekarang dah fluent dah. Pelat bahasa Melayu, sekarang dah fluent bahasa Melayu dia. Syahura, macam Syahura, bagi wanita yang dah mendirikan rumah tangga kan, Syahura sendiri mesti ada nampak perbezaan dan juga antara diri Syahura sendiri dengan suami. Wanita ni bila melalui krisis pertengahan umur, dia ada juga dengan simptom-simptom premenopause dan sebagainya. Kita rasa macam kadang-kadang rasa rendah diri kerana keadaan fizikal kita mungkin berubah. Tapi lelaki kadang-kadang walaupun dah masuk umur 40 ataupun 50, tengoklah aku nampak masih lagi seperti di awal usia 30-an. Ada tak itu juga menjadi satu masalah kepada Syahura sendiri? Saya, alhamdulillah saya mendapat suami yang tidak begitu metroseksual. Cuma apabila dia ingin bergaya sikit, saya cepat-cepat tanya, kenapa? Ada orang suruh you ni ke? Sebenarnya dia ada kat sebelah sini. Saya tarik dia tak nak pula. Maknanya kalau dia bergaya sikit atau dia nak diet sikit, saya dah macam curious. Kenapa ada orang suruh you diet ke? Macam tu. Okey. Dan apabila melalui krisis pertengahan umur ni, apa yang Syahura lakukan supaya Syahura rasa tak down lah orang katakan? Sebab kadang-kadang kita tengok seperti Syahura katakanlah, dikelilingi orang yang muda, pressure tu lebih sikit. Jadi apa yang Syahura lakukan supaya tak rasa tekanan itu? Okey, saya memang dah bersedia sebab saya dah melihat bila faktor usia kita akan banyak sistem badan kita makin lama makin tak sihat kan. Jadi saya akan banyak kos keluar terutama dalam penjagaan wajah. Saya banyak akan pergi spa, saya banyak berurut, saya banyak makan, kontrol makanan saya dah kurang makan benda-benda yang boleh, macam saya kurangkan ayam, daging, benda-benda yang punca penyakit lah. Mana kos tu lebih tinggi, banyak keluarkan duit untuk menjaga sistem badan. Sebab apa? Kalau kita sakit tu tak boleh pindah kat orang lain. Kita yang akan menanggung, kita tak boleh pergi kerja, kita tak boleh nak buat apa, kita hanya terbaring dekat katil. Itu je kita kena set dalam mind kita. Syahura, kalau kita lihatkan lelaki, kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa lelaki ni diorang punya kehidupan bermula di usia 40 tahun. Tapi kita juga sebagai wanita ada tak merasakan bahawa jangan jadikan krisis pertengahan umur ini sesuatu perkara yang boleh orang putih kata demotivatekan kita kan, menjatuhkan semangat kita. Tapi kita anggap bahawa selepas kita melalui fasa krisis pertengahan umur ini, ia akan menjadikan kita sebagai seorang wanita yang lebih baik, lebih bagus, lebih matang dan juga sebagai seorang wanita yang baru, Syahura. Ya, saya merasakan apabila umur 40 kita banyak dah melalui kehidupan, kita lebih matang untuk melihat sesuatu benda itu sama ada baik atau buruk. Saya rasa macam contohnya perubahan yang dari segi maknanya kita tidak, kalau dulu kita pemarah, kita dah fikir sebelum kita nak marah, apakah kesan-kesan dia. Banyak perkara lah yang akan mematangkan kita. Okey, baik. Banyak yang dikongsikan oleh Syahura. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni nak tanyalah lelaki di studio pandangan mereka pula. Dia jeling daripada tadi. Tanya banyak-banyak. Okey, baik. Terima kasih. Okey, aku ada apa-apa nak komen daripada apa yang dikatakan oleh Syahura tadi? No. Tak ada. Tak berani komen. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh kongsikan tadi kan sebelum kita bertanya dengan Syahura dan juga daripada apa yang dikongsikan oleh Syahura tentang prioriti ataupun ia akan berubah-ubah mengikut masa, situasi dan juga umur pastinya. Kalau nak dikongsikan, kenapa kita perlu ada dan ikut perubahan-perubahan tersebut? Terima kasih. Ada satu kajian dibuat di University of Arizona. Dia oleh Dr. Profesor David Elmit. Dia buat kajian. Dia kata kenapakah apabila meningkat umur, kadar stres orang kata
pertengahan umur itu dia bertambah. Dia kata dia cuba buat kajian dan dia kata dia buat kajian ni mengkaji day to day stressor, iaitu penyebab stres daripada hari ke hari, dan didapati di kalangan remaja mereka ada day to day stressor iaitu penyebab stres setiap hari berbanding dengan dewasa ada juga, cuma dia kata more overload, juggling too much activity. Dia kata orang dewasa ni lebih banyak sebenarnya day-to-day stressor. Kerana apa? Sebab kita makin ada banyak dipanggil multiple domains, iaitu tanggungjawab dan ruang yang perlu kita jaga. Jadi dia kata agak make sense apabila kita meningkat umur, kita ada menghadapi lebih banyak beban stres tersebut. Tapi menariknya, ada satu kajian lain yang saya rasa semua orang perlu tahu kat hari inilah. Sebab apa-apa pun kita buat, stres ke tak, yang kita nak happy, betul kan? Betul. Dan memang popular di kalangan bila bercakap tentang krisis pertengahan umur ini, dia kata happiness ini di kalangan dalam hidup dia macam U-shape, ya. Dia masa umur 18 tu tinggi kan. Bila tengah-tengah tu dia merosot, nanti dia naik balik. Tapi dia kata betul ke U-shape happiness level ni? Dan dibuat kajian longitude study, ini dibuat di University of Alberta, namanya Harvey Kahn. Dibuat kajian, dia dapati dalam kajian tersebut orang sebenarnya boleh gembira di awal 40. Dan dalam kajian dia mendapati U-shape tu kurang tepat. Dia kata ada orang boleh happy di awal 40 dan kegembiraan di awal 40 lebih happy berbanding di awal 18 tahun. Dan dihuraikan lebih lanjutlah. Kita boleh explore nanti. Itu bergantung kepada diri kita jugalah kan. Kita yang cipta kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup kita. Setuju, sangat subjektif saya kira. Dan kalau kita lihatkan lelaki dan wanita kedua-duanya mengalami krisis pertengahan umur, betul. Tapi bila kita mengalami krisis pertengahan umur ni, itu adalah satu fasa penyusunan semula hidup, boleh saya katakan. Dan kalau kita lihatkan wanita ni lebih emosional kan. Bagi aku sendiri, adakah aku merasakan sebagai seorang lelaki tidaklah seorang kata se-emosional wanita, ataupun kedua-duanya sama sahaja? No, emosi dia lain. Okay. But I think yang important factor is cara kita berfikir. Okay. So that kita boleh handle situasinya. Because I think most people bila dia emotionally stressed, dia lupa. We are going to die. Itu hakikatnya. We are going to die. Tapi banyak orang tak fikir pasal suatu hari nanti kita akan mati. Okay. But if you prepare daripada awal that you're going to die, you can flow. Because my goal is, okay, I dah tahu I akan mati, but I'm still alive. My goal is to age gracefully, which is what most people don't do. They all nak inject botox ni lah kan. Because dia orang tak, bagi I, dia orang tak terima hakikat yang actually they're going to die. Or dia orang dah lupa. Itu adalah proses semula jadi kehidupan. Tapi Fiza, saya nak tanya juga, kalau kita nak fikirkan yang mungkinlah mereka yang tidak menikmati momen sekarang ni, seperti aku katakan, perlu satu hari nanti kita semua akan mati. Tapi adakah itu akan menyebabkan seseorang terlalu analytical? Macam mana tu? Well, depends on the person because everybody is different. Tapi bagi I yang happy yang masa umur 40, because I think maybe they got things right and they learn to appreciate apa yang dia ada. A lot of people yang tak happy is because maybe dia orang jalan hidup kan dia orang, and then suddenly dia orang sedar, this is not the life I want. Itu yang jadi midlife crisis. Because most of the time masa kita muda, kita tak fikir pasal masa depan. Kita just nak buat benda yang kita happy. And then we do stuff to buat happy, and then later on bila dah 20 tahun dah berlepas, baru kita sedar, alamak, I've been doing the wrong thing. Ataupun mungkin kalau kita kembali kepada penyusunan semula hidup dan juga stability, kepada graf yang menunjukkan bahawa mungkin kebahagiaan boleh bermula lebih bahagia daripada umur 18 tahun di usia 40 tahun, disebabkan oleh kerana ketika di usia 40 tahun, kehidupan kita, wanita ataupun lelaki, lebih stabil. Di usia 20-an, 30-an, nak besarkan anak, nak cari kerja yang stabil, nak kumpul duit dan sebagainya. Dan di usia 40-an, mungkin ramai juga wanita akan mengatakan orang lelaki memang start 40 tahun lah tu, mula nak cari motor besar lah, nak tambah itu, nak tambah ini dan sebagainya. Mungkin itu bukanlah midlife crisis ataupun krisis pertengahan umur, tetapi disebabkan oleh kestabilan, kematangan yang ada, membuatkan seseorang itu lebih yakin untuk meneruskan kehidupan
kehidupan yang baharu ini, Cik Fazli? Saya sangat setuju apa yang aku sebut seperti tadi. Ada orang yang steady je, ada orang yang kacau bilau kan, because of macam mana kita cara berfikir. That's a keyword. Dan saya nak share ringkasan lah. Macam mana nak steady. Ringkasan je lah steady. Pertama S adalah sedar dan sabar. Ada orang tak sedar diri dia bertambah umur. Maksudnya dia umur 38 tapi perangai macam 18. That's problem. Jangan Krisis tak payah pertengahan umur dah krisis ni. Itu krisis tengah bulan tadi kan? Tengah bulan, tengah hari, every day krisis. Dia tak sedar diri. So kita sedar macam aku sebut tadi, sedar kan? Sedar yang kita umur bertambah, tanggungjawab berubah, prioriti berubah. Dia sedar. Ada orang tak sedar diri. Sebab tu keluar orang tua tak sedar diri. Tak sedar prioriti lah sebenarnya. Sedar prioriti. Yang kedua adalah T adalah terima dan teroka. Maksudnya kita dah terima, kita dah umur 40, kita dah ada anak, kita kawan-kawan kita pun busy, kita terokai alam baru tersebut. Kan? Yang ni kita buat masa kanak-kanak dulu, that's why kita happy. Sebab masuk sekolah baru, kita terima sekolah baru dan kita terokai lah sekolah tu kan. Bilik sumber kat mana, kantin kat mana, that's how we learn our life kan. Nah, kita explore. Yang ketiga adalah E, emosi, kontrol emosi dan be more empathy. Empathy pada orang di sekeliling kita akan lebih compassionate insya-Allah. Dan yang keempat adalah analisa dan adaptasi. Analisa kehidupan, kewangan, keluarga, kerjaya semua dan adaptasikan dengan pertambahan umur tersebut. D adalah fokus kepada diri dan dalaman. Jangan duk compare sangat. Dulu sekolah kita compare dengan siapa nombor 2, nombor 3 kan. Ini adalah petua paling hebat untuk mess up your life lah kan. Siapa buat best? Siapa ada magnet keluar, ada tu macam tak payah keluar pembaris semua kan. semua. Tak payah compare dah. So fokus dalaman dan diri kita. Dan yang ketiga adalah I bukan Y adalah ilmu, iman, ibadat. So fokus that one sebab Allah sebut dalam surah Yasin, kita selalu baca wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tidak kami nunakishu, ya kami orang kata deteriorate, kami kurangkan, kami lemahkan. Nu'ammirhu, kami tambahkan umur. Nu'ammirhu nunakishu afala ya'qilun. Kenapa mereka tak berfikir? So tujuan kita makin merosot, Tuhan nak bagi kita fikir. The wisdom of life macam aku sebut tadi, ingat kita akan mati. Dan Nabi sebut orang yang paling bijak ialah orang yang ingat mati dan prepare for that. Okey. Wow. Okey. Apa yang Cik Fazli kongsikan sememangnya saya kira membuka mata semua orang yang sedang menonton sekarang ni. Terutamanya jangan kita bandingkan diri kita ataupun hidup kita dengan orang lain. Mungkin aku boleh kongsikan bagaimana saya kira aku ni macam orang yang chill, go with the flow jugalah kan, daripada gaya ataupun apa yang dikongsikan. Bagaimana aku menghadapi situasi-situasi yang susah ataupun krisis pertengahan umur dalam hidup aku sendiri? I try to gunakan akal untuk berfikir, okay, now that I dah tak boleh buat benda ni sebab whatever physical ke atau mental ke apa, dah, so I kena terima, okay, kalau I tak boleh buat ni, tapi so macam mana I boleh mengatasi situasi ni untuk diri I. Yang sesuai untuk diri I. I tak boleh nak kata cara I betul untuk semua, tak. Ini untuk diri I saja because ini adalah masalah yang I sendiri tengah menghadapi. Jadi apa I akan buat? I akan buat research lah. Research, study, ambil, tanya pendapat sana sini because bagi I, orang lain dah alami benda yang sama. Baik I belajar daripada dia. Betul. Daripada I cuba nak fikir sendiri, nanti pecah lagi blood vessel dalam otak. Itu kalau aku, ada orang ego tak nak tahu apa macam mana orang lain menghadapinya. Saya nak laluinya sendiri juga. Tapi pengalaman setiap manusia itu berbeza-beza. Dan perkongsian daripada Cik Fazli dan juga aku tadi mungkin sedikit sebanyak dapat memberi dan juga membuka minda kita untuk kita sentiasa tahu dan harus bersedia bahawa krisis pertengahan umur ini adalah proses semula jadi yang akan berlaku dalam kehidupan sesiapa sahaja. Bertuahlah kita kerana kita masih lagi mampu hidup buka mata untuk melalui fasa tersebut. Kerana ada juga mungkin dalam kalangan rakan-rakan kita ini yang dah tak ada lagi di dunia dan tak sempat nak melalui fasa krisis pertengahan umur ini. Dan kita nak berehat dahulu seketika, Sugi. Terima kasih kita ucapkan kepada aku dan juga Cik Fazli. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Colgate di mana saya rasa saya perlu senyum sahaja dengan Colgate Smile saya. Baik, kita bersama dengan Jazz Tan selaku pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif YouthToday.com. Selamat datang Jazz, dan juga Juliana Adam, Ketua Pegawai Eksekutif Biji Initiative. Okey, baik. Kita nak tahu mengenai kempen Smile Strong bersama dengan Colgate ini. Mungkin Jazz boleh kongsikan dahulu. Apakah itu kempen Smile Strong? Dalam keadaan yang serba tidak menentu sekarang, ramai yang berdepan dengan masalah dan juga cabaran dalam kehidupan mereka. Baik. Berlandaskan tujuan Colgate, kami confident bahawa kalau mempunyai sikap optimism dan juga positif, mereka boleh menghadapi masalah kehidupan mereka. Okey. Optimism dan juga positivity. Baik, Juliana, mungkin Juliana ada sesuatu nak kongsikan juga mengenai kempen Smile Strong ini. Sama seperti Jazz actually. The reason pasal kempen Smile Strong ni is like untuk memupukkan semangat optimism dan untuk semua orang bersama-sama untuk collaborate dan menolong warga-warga ataupun rakyat yang kurang upaya atau kurang bernasib baik. Okey, baik. Itu sedikit serba sedikit mengenai kempen Smile Strong. Sebelum kita nak berbicara lebih lanjut, jom kita saksikan sebuah VT istimewa berkaitan dengan kempen Smile Strong ini. Tidak layak, tak mampu lakukan perubahan dan ini adalah usaha sia-sia. Saya senyum. Mereka mengatakan saya lupakan asal-usul dan saya patut berdiam diri. Saya senyum. Wow, itu dia kempen Smile Strong. Okey, mungkin Jazz boleh kongsikan juga apa yang memberikan inspirasi kepada Jazz untuk menyertai kempen Smile Strong ini. Pada mulanya situasi saya memang sukar selepas peninggalan bapa saya yang akibat menjadi mangsa kes gangsterisme. Ya. Jika saya tertakluk kepada insiden tersebut, saya tidak akan berada di mana saya sekarang. Sejak itu saya memutuskan untuk menolong pemuda-pemudi di negara kami supaya tidak terjebak kepada aktiviti gangsterisme. Dan jika semua memutuskan untuk menjadi lebih positif dan juga optimism, saya pasti masa depan untuk semua pemuda-pemudi akan menjadi lebih cerah. Dalam penglibatan saya dengan pemuda-pemudi, kerja saya dengan mereka, saya faham bahawa betapa pentingnya pemikiran optimism dan juga apabila dalam masa sukar. Sebab itu dalam kempen Smile Strong bersama ini kita berharap untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia bahawa kalau mereka ada sikap positif dan juga optimisme dalam golongan yang memerlukannya, mereka boleh menyumbangkan senyuman mereka. Satu inisiatif yang cukup baik saya kira. Dan bagi Juliana sendiri, apa yang memberi inspirasi pada Juliana? Okay, so actually personally, I memang believe that sendiri ni, diri sendiri kalau you berpositif, bersikap positif, you memang boleh make a change, make a positive change. Dalam biji-biji pun kita percaya dengan sifat or rather like a collaboration. So that's why I excited pasal this campaign sebab it's about the collaboration untuk semua orang untuk come together, just senyum untuk promote optimism. The senyuman tu is actually like macam symbolism of being optimistic. Just coming together, smiling, and then dia akan diubahkan menjadi pack-pack yang boleh menolong rakyat-rakyat yang kurang upaya. Okey. Dan mungkin anda berdua juga boleh kongsikan bagaimana kempen Smile Strong bersama dengan Colgate ni mampu melahirkan semangat harapan dalam dunia hari ini. Sebab tadi Jazz ada kongsikan ingin bantu pemuda-pemudi sekarang ni kan. Mungkin boleh kongsikan. Kempen ini dapat menginspirasikan generasi terkini dan juga bahawa rakyat Malaysia atau rakyat biasa juga mampu membuat perubahan. Ya, saya juga berharap kempen ini dapat menaikkan kesedaran rakyat Malaysia untuk menghulurkan sebarang bantuan dan kita dapat melakukannya bersama. Ya, saya berharap kempen ini
smile strong bersama, boleh terapkan optimism dan also donate a smile. Okey, baik. Sekarang saya nak donate smile kepada Juliana, nak tahu bagaimana kempen ini boleh melahirkan semangat dalam perubahan dunia hari ini. Saya rasa sebab kempen ni memang beri peringatan bahawa sesiapa pun boleh membuat perubahan. So all you have to do is basically smile. So semua orang pun boleh senyum. Okay. And then also dia memberi inspirasi bahawa beberapa orang bersenyum bersama akan membantu orang lain untuk untuk go through apa yang mereka sedang going through now. Okey, baik. Yang banyak dikatakan adalah mengenai optimism, positivity dan senyuman. Baik, dengan senyuman itu ingin saya kongsikan yang tindakan paling kecil seperti senyuman boleh membawa perbezaan positif bagi rakyat Malaysia. Jadi jom kita terus senyum dan kekal positif dan hulurkan bantuan anda di Instagram Colgate_Malaysia. Ingat, smile strong bersama Colgate bagi dunia yang lebih cerah. Baik, terima kasih banyak-banyak Jazz dan juga Juliana. Teruskan dengan senyuman dan juga inisiatif anda. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk hari ini. Tapi Sugi, sebelum berpisah, Suga juga untuk sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton Wanita hari ini. Kalau kita lihat tentang angka yang mungkin dah pun anda baca dan juga dengar di mana-mana media tentang kes COVID-19 di negara kita. Masih lagi angkanya 1,340 angka, dan ini jugalah untuk kita ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa berhati-hati, sentiasa jaga kebersihan diri, keselamatan diri dengan mengamalkan 3W. Sentiasa orang kata wash your hands, cuci tangan anda, wear your face mask, pakai pelitup muka di mana jua anda berada dan beware dengan keadaan di sekeliling anda. Jara penjarakan sosial terutama sekali lagi ingin kami tekankan bagi anak-anak dan juga orang-orang tua di sekeliling anda. Kadang-kadang kanak-kanak lah saya kira susah sedikit di mana nak fahamkan mereka ataupun mereka nak sangat keluar, tapi kita perlu juga fahamkan mereka situasi sekarang ini. Ya, dan dalam masa yang sama bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Pantai Timur, bagi di kawasan-kawasan yang mungkin belum lagi berisiko tinggi, pastikan juga anda sentiasa mengambil langkah berhati-hati bagi mengelakkan segala masalah-masalah daripada berlaku. Yang paling penting sekali Sugi, kalau kita memang tahu bahawa kawasan kita itu antara kawasan-kawasan yang mungkin boleh dinaiki air, pastikan kita dah siap-siap asingkan dan juga simpan barang-barang yang penting untuk diri kita. Terutama sekali sijil kelahiran anak, kalau ada sijil kematian, ahli keluarga ataupun pengenalan, barang-barang yang berharga tu haruslah kita simpan elok-elok dan sebagainya. Kalau minggu lepas yang kita bawa topik tu Sugi, ada juga di situ yang mana kalau ada kawasan yang lebih tinggi, kalau kita ada haiwan ternakan dan sebagainya, kalau boleh kita bawa dan letak dulu di kawasan-kawasan yang lebih tinggi. Ini adalah persediaan-persediaan dan juga langkah-langkah awal bagi kita mengelakkan sebarang masalah daripada berlaku. Baik, dan WH akan kembali esok dengan satu lagi topik makanan, tapi kali ini buah-buahan lah saya kira. Khasiat betik. Awak suka makan betik? Suka. Tapi sebenarnya Sugi, saya suka makan betik muda yang ditumis. Mak saya kalau masak tu memang sedap. Terliur kat rumah tu sebenarnya. Dan esok kita nak kongsikan tentang jus betik, somtam, dan ada satu lagi menu istimewa, iaitu bukan istimewa jugalah, maksudnya yang digemari ramai, jeruk betik. Kalau dah ada betik kat belakang rumah tu, cepat-cepat petik, sediakan esok kita masak sama-sama. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia,
lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati